saya Ruzana Ibrahim, hos anda untuk Kaki Gunung. Dan hari ini kita akan mendaki Pintuang Gunung. Jom. Saya Ruzana Ibrahim. Mari sertai saya dalam eksplorasi untuk meneroka, memanjat, mendaki dan pelbagai lagi pengalaman untuk menawan puncak-puncak gunung di serata Malaysia hanya dalam Kaki Gunung. Banjaran Nakawan yang menganjur dari Wang Kelian ke Kuala Perlis menyediakan keistimewaan dan keunikan sendiri. Jadi, perjalanan dari Kuala Lumpur ke Perlis pasti akan memberikan kami pengalaman yang menarik minggu ini. Anggaran masa 5 jam setengah diperlukan dari Kuala Lumpur ke Perlis hinggalah kami tiba di permulaan trek ke Pintuang Gunung. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Kaki Gunung. Okey, hari ini Zana ingin bertukar angin dan menyahut cabaran baru. Cabaran yang membawa kami ke utara Semenanjung. Dan minggu ini kami akan menyelurusi sempadan di antara dua negara iaitu Malaysia dan negara Thai. Mungkin kali ini ekspedisi ini akan membawa kami rezeki? Kita tengok dulu. Sawadikap. Okay, hari ini kita nak bawa Zana ke trail Pintuang Gunung. Ketinggian adalah 499, ada 14 stesen. 14 stesen ya, jarak dia checkpoint. Jarang. Banyak. Dan jarak perjalanan duration 5 km lah, kita ambil masa 2 jam ke 3 jam. Cuma berbeza hiking dekat sini, dia lebih pada basic climb. Kita panggil basic climb lah, tak perlu equipment yang berat macam climbing tu. Tapi kita still boleh jalan lah. Dia lebih kepada rock climbing tu lah. Ya, dia kena panjat batu-batu. Separuh tanah, separuh batu. Yang special dia di sini kita share antara sepadan Malaysia dengan Thailand. Kita akan nampak batu-batu tanda dekat situ. Yang sesuai kat sini, equipment yang sesuai. Pertama sekali glove, dia batu dia tajam. Dia jenis limestone, batu kapur. Batu kapur yang nama dia limestone. Usia dia dalam 550 juta tahun. Kita ni sepanjang Banjaran Nakawan yang kita nak tengok ni. Yang kita nak naik ni. Banjaran Nakawan ni jarak dia 30 km. Start daripada Kuala Perlis, habis dekat Satun. Okey, kawan-kawan, dengar tu, kalau kita nak naik Pintuang Gunung, dia lebih sesuai untuk kita memakai kasut getah sebab dia punya kecengkaman dan dia punya grip tu lah orang kata kuat dan lagi stabil kalau banding dengan kasut daki biasalah. Sebab apa? Sebab trail di sini dia punya banyak batu dan trail dia agak tajam-tajam lah. Jadi kita tak nak rosakkan kasut kita tu. Dan kita nak dia mencucuk tapak kaki kita ya. Dan lagi satu, kat sini sangat-sangat penting kita memakai topi keledar keselamatan supaya kita tidak cederakan kepala kita. Dan juga sarung tangan, jangan dilupakan. Sekarang jam menunjukkan 9 pagi dan kita akan memulakan ekspedisi kami menawan puncak Pintuang Gunung. Trek ini boleh terbahagi kepada 3 bahagian di mana bahagian pertama merupakan laluan tanah merah. Bahagian pertama ini nampak macam tidaklah sukar tapi trek tiba-tiba mencanak 45 darjah. Baru nak mula Zana dah semput dah. Belum mula nak mendaki lagi. Okey, kita sudah berjalan
dalam lebih kurang 10 minit, 9 minit, 30 saat. Dan kita sudah pun tiba, baru 10 minit, tiba di persimpangan dilema. Oh, memang dilema. Nah. Dan di situ, trek jalan itu, apa tadi kata? Kebanyakan ramai orang yang bersukan lasak, yang berbasikal lasak seperti mountain bike dan juga downhill akan menggunakan trek jalan ni. Dan kami akan meneruskan perjalanan Nun di sana. See you later. Pendakian ini pastinya bakal membawa pelbagai kejutan kerana pintuan gunung merupakan sebahagian daripada pembentukan banjaran yang berusia 500 juta tahun. Jadi, keadaan topografi mesti sangat menarik. Setelah memasuki laluan hutan, cerun dengan kecuraman 45 darjah perlu dihadapi. Okey, tadi tu baru panaskan badan, sesi panaskan badan, warm up. Sekarang bermulalah pendakian kita yang sebenar. Aduh. Jom. Ayo, jom. Okey, pintuan gunung ni memang boleh rasalah cabaran dia bermula dari sini ya. Dan dengan cerita memang nak naik atas tu memang kena guna tali je lah, manjang kan. Jadi kena pakai sarung tangan yang sesuai. So dia agak pacak dan kecuraman-kecerunan dia dalam berapa darjah ni? 80 darjah. Aduh. 90 pun ada. Itulah. Agak mencabar Jadi gunung ni dia agak bersesuaian untuk pendaki yang agak berpengalaman. Stesen pertama. Sekejap Zana nak kongsikan info penting sebelum anda mendaki ke sini. Sebelum mendaki gunung di Perlis, permit daripada Jabatan Perhutanan Negeri perlu dipohon bersama dengan juru pandu berpengalaman dan berdaftar. Kadar bayaran RM5 sahaja dikenakan bagi setiap individu. Dengan bayaran permit tersebut membolehkan pihak jabatan mengetahui individu dan kumpulan bersama juru pandu yang mendaki gunung selain butiran mereka akan diberikan kepada penguatkuasa keselamatan. Kadar bayaran bagi permit hanya minimum sahaja sekiranya hendak dibandingkan dengan keindahan panorama alam yang dinikmati oleh pendaki. Selain itu, jika berlaku sebarang kecemasan, mudah untuk pihak berkuasa bertindak kerana dengan adanya maklumat diri, pihak keselamatan boleh segera melakukan operasi mencari dan menyelamat. Okey, pintuan gunung ini bukan sahaja terkenal dengan lokasi pendakian, tapi ia juga terkenal sebagai tapak pelancongan geologi yang sangat menarik dan terbukti ternyata kat sini kita boleh lihat satu batu besar ni dia kelihatan seperti batu yang berada di dasar lautan Ya, timbul beratus tahun yang dulu. Berapa juta tahun yang dulu lah. Berapa ratus juta tahun yang lalu. 550 anggarannya. Dan pokok tadi Pak Kim cakap pokok Ada tumbuhan yang ni perubatan lah. Untuk perubatan. Untuk perubatan. Apa panggilnya? Nama dia cekor. Cekor bukit. Cekok bukit. Cekok. Bahasa apa dia cekok. Daun dia pun ada satu bau yang menarik. Boleh tarik? Boleh ambil sepihan daun dia. Sepihan daun ambil semua kan? Ya. Okey, tarik daun dia. Dia ada satu bau yang sedap kan? Bau dia yang kuat. Boleh makan pucuk dia tu, boleh makan. Boleh makan jenis juga. Tapi ni ada pucuk dia. Bulu-bulu Pucuk dia lah. Yang muda tu. Okey. Tapi ini kita sekarang berada di hentian kedua Hentian kedua. Dan kita ada lagi 12 hentian. Sampai ke puncak. Pendakian di sini bukan sekadar memanjat tetapi kami perlu meniti rabung bukit.
Di sini kami melalui titian halus untuk menyeberangi jurang yang dalam. Selain flora yang menarik, kawasan ini turut menjadi habitat pelbagai fauna yang unik juga. Okey. Kat sini ada sejenis labah-labah yang sangat besar dan unik. Zana sekarang berhati-hati sedikitlah tak nak dekat sangat dengan dia sebab takut dia boleh lompat Spiderman kan. Tapi ialah berada kat sini macam adalah satu pengalaman yang sangat menarik sebab macam-macam kita jumpa. Betul lah. Dia macam berada di taman permainan alam semula jadi. Assalamualaikum. Tengah lalu. Haiwan seperti kalajengking dan biawak gemar bersembunyi di antara batu, jadi pendaki perlu berwaspada. Anda juga perlu berhati-hati meniti rabung bukit. Permukaan batuan yang tajam mungkin akan menyebabkan luka. Kadang-kala, gayat jugalah memanjat permukaan batu di sini. Jarak 100 meter agak memenatkan disebabkan perlu memanjat dan menurun bukit batu yang tajam ini. Formasi batu besar terus menyambut kami di sini. Denai ini dikatakan merupakan laluan yang digunakan berabad dahulu oleh rombongan diraja untuk memberikan ufti kepada Raja Siam. Nampaknya, kita perlu menawan cerun hampir menegak yang menggerunkan di hadapan. Zana dengar kata, kalau bernasib baik, mungkin kita akan ternampak kelibat burung enggang. Tapi malangnya, nasib kami tak baik untuk kali ini kot. Mungkin burung-burung itu sedang bercuti di Thailand? Penanda sempadan merupakan isyarat yang kami sudah tiba di hentian kelima. Okey, di sebelah kiri saya ialah Malaysia dan di sebelah kanan saya ialah Thailand. Dan kami sekarang berada di checkpoint kelima iaitu di batu sempadan di antara Malaysia dan Thailand. Wow. Okey, apa-apa pun Zana nak kaji selidik dan nak tahu apa bezanya antara Thailand dan Malaysia. Disebabkan kita di dalam hutan, tak adalah beza mana pun. Tapi, jangan berangan nak tiba-tiba pergi Thailand pula. Pihak polis dan pengawal sempadan sentiasa memeriksa permit pendaki di sini. Jangan buat pasal. Sudah berjaya mengharungi 2 peringkat pertama. Nampaknya peringkat ketiga akan bermula tidak lama lagi. Okey, dah 10 stesen kita lalui dan tinggal 4 stesen lagi untuk kami sampai ke kemuncak. Jadi kita berehat sebentar dan kita jumpa lepas ini. Ekspedisi Zana nak mendaki pintuan gunung masih diteruskan lagi. Di sini Zana nak kongsikan beberapa tips untuk mendaki gunung buat sesiapa yang ingin menjadikannya sebagai hobi. Nombor 1, cuaca. Sila tengok ramalan cuaca terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan. Jika ianya hujan lebat, pastikan anda merancang seawal yang mungkin. Nombor 2, kasut. Guna kasut mendaki yang sesuai untuk kaki. Selalunya ini yang paling diabaikan oleh pendaki. Alasan seperti tak ada bajet tu tidak boleh dipandang ringan. Kaki anda merupakan anggota badan yang paling penting untuk meneruskan pendakian.
Nombor 3, pakaian. Sekiranya mendaki di tempat yang beraltitude tinggi, cari pakaian yang boleh dan cepat menyerap peluh. Pakaian yang menggunakan material compression sangat bagus sebab dapat menyerap peluh dan membolehkan pendakian bertambah selesa. Nombor 4, stamina. Sebelum memulakan pendakian, adalah dinasihatkan supaya membuat sedikit senaman ringan sekurang-kurangnya 10 hingga ke 15 minit. Ini adalah untuk mengelakkan otot menjadi kejang sejurus selepas memulakan pendakian. Nombor 5, makanan dan minuman. Adalah digalakkan mengambil makanan ringan seperti bijiran sebelum memulakan pendakian. Jangan makan makanan berat seperti nasi lemak yang boleh mengakibatkan anda pancit dan tiada tenaga untuk mendaki. Nombor 6, masa. Apabila mendaki, lapangkan masa anda dan kalau boleh jangan tergesa-gesa dalam pendakian. Perlu diingat, kita pergi mendaki bukan untuk mencatat rekod dunia tetapi untuk merasai pengalaman melalui satu tempat baru. Nombor 7, sesi bergambar. Saat yang paling dinantikan oleh para pendaki khususnya apabila berjaya mendaki puncak. Tapi, jangan diabaikan aspek keselamatan hanya kerana nak mengambil gambar yang cantik. Nombor 8, percakapan dan adab. Bila memulakan perjalanan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan berdoalah supaya dipermudahkan perjalanan. Jangan takbur dan riak dalam hutan. Nombor 9, semangat setia kawan. Selalunya ramai yang pergi dalam satu kumpulan. Adalah penting setiap anggota mengambil berat keadaan teman-teman lain sepanjang pergi dan balik dari pendakian. Nombor 10, mental. Digalakkan pendaki untuk sentiasa berfikiran positif sepanjang perjalanan. Jangan terlalu mementingkan bila masa nak sampai puncak dan balik dengan segera tetapi mengabaikan aspek mental sama ada mampu atau tidak melakukannya. Sekarang kita berada di stesen ke-13 iaitu stesen terakhir sebelum kita sampai ke stesen 14 iaitu Puncak Pintu Wang Gunung. Yes! Sementara pendaki lain berselisih naik, Zana mengambil kesempatan untuk berehat sebentar. Selepas hentian ke-10, pendakian melibatkan formasi batu yang tajam dan sukar dinaiki. Macam rock climbing pun ada. Keadaan menjadi semakin sukar apabila perlu melalui denai halus antara celah-celah pokok. Kasut getah amat berbakti di trek ini kerana fleksibel tapi masih tahan lasak. Akhirnya Zana tiba di puncak Pintu Wang Gunung. Namun, kemuncak gunung ini berbeza dari puncak gunung yang lain kerana ruangnya agak sempit. Jadi, kalau nak bergambar tu, kenalah tunggu giliran. Sementara menunggu giliran, Zana nak belajar sedikit tentang sejarah Pintu Wang Gunung. Kawasan ini menandakan lokasi penempatan perkampungan pada kurun ke-19. Baru Zana tahu asal-usul nama gunung ini dikatakan berkait rapat dengan seorang panglima gagah berani bernama Awang Gunung yang menjadi tokoh yang disegani ketika itu. 3 jam setengah kemudian kami sudah pun sampai di puncak Pintu Wang Gunung yang berketinggian 499.1 meter dari paras laut. Tapi malang sekali hujan telah pun turun dan vista pemandangan Perlis dan Thailand tidak begitu jelas kelihatan. Tapi apa-apa pun, kita nikmati dulu pemandangan kabus manja-manja ni. Manja-manja kabus ni. Selain kekuatan fizikal dan stamina, ekspedisi kali ini turut menguji kekuatan mental. Dengan cabaran memanjat batu yang kian curam, sebenarnya trek ini amat sesuai untuk membina semangat kerjasama berpasukan. Biarpun berkabus, kami masih terpegun dengan keindahan hamparan permaidani hijau sawah padi di sekeliling kami. Puncak Pintu Wang Gunung memberikan panorama 360 darjah Perlis dan negara Thai yang menjadikan segala penat lelah kami amat berbaloi.
ekspedisi kali ini memang sangat menarik dan tidak dapat dilupakan. Hampir separuh jalan kami terpaksa mengharungi liku-liku batu yang tajam untuk sampai ke puncak pintuan gunung. Tapi apa-apa pun, terubat juga rindu Zana untuk ke negara jiran. Tak apa, lain kali Zana bawa pasport pula. Saya Rizana Ibrahim, jumpa lagi dalam Kaki Gunung.